Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 3 Disember bersama saya Fidaus Asyidis. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Petroleum Sarawak Berhad Petros terus maju ke hadapan dalam industri minyak dan gas negara dengan membekalkan gas petroleum cecair LPG. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, LPG ini akan diberi subsidi oleh kerajaan negeri bagi menanggung antaranya ialah kos pengangkutan. Tapi harga cek tu adalah mahal. Kata oleh Datuk ini RM50 lebih. Jadi kita beri subsidi. Kita beri subsidi lebih kurang 50%. Sebabnya harganya RM20 lebih. Situng masuklah gas. Usaha ini menurut beliau adalah penting dan bertujuan untuk memastikan semua rakyat Sarawak mendapat manfaat daripada akses bahan bakar yang lebih bersih selain menyokong jangkauan LPG ke kawasan terpencil di Sarawak. Ini selaras dengan sasaran kerajaan negeri pada tahun 2030, Sarawak memiliki ekosistem dan infrastruktur tenaga moden lestari termasuk persekitaran mampan bagi mendorong pertumbuhan sosioekonomi negeri seiring dengan kemajuan ekonomi digital dan hijau. Beliau menyatakan demikian di Majlis Pelancaran Tong Gas LPG Petros Berhad di Medan Niaga Satok di Kuching. LPG ini akan dibekalkan untuk pasaran rumah, perniagaan dan industri di Sarawak yang bermula tahun depan di Kuching dan Samarahan sebelum diperluas ke seluruh negeri pada 2022. Tahun 2020 merupakan langkah permulaan Petros bergiat dalam pembekalan LPG di Bintulu dan Miri selain perolehan lesen perlombongan minyak dari kerajaan negeri yang membuka jalan kepada pihaknya meneroka hasil di daratan. Sarawak mempunyai lebih daripada 60% simpanan gas negara dan merupakan pengeluar gas terbesar negara dengan purata pengeluaran sejumlah 4.97 juta kaki padu gas sehari dengan rekod pengeluaran minyak sejak 1910 dan ekspor LNG sejak 1980. Penstrukturan semula Mahkamah Bumiputera Sarawak kini dalam proses draft akhir oleh perunding sebelum dikemukakan kepada Jawatankuasa Pemandu bagi kelulusan di peringkat Kabinet. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John Siki Tayar memberitahu penstrukturan semula dan naik taraf Mahkamah Bumiputera tersebut dan menyemak semula perundangan untuk mengurus sistem keadilan berdasarkan adat Bumiputera di negeri ini. Datuk John Siki Tayar berharap draft mengenai pensuturan semula mahkamah tersebut akan siap sepenuhnya penghujung tahun hadapan kerana melibatkan banyak perkara dan perincian dari pelbagai sudut sebelum dikemukakan kepada kerajaan negeri. Jelasnya undang-undang mengenai adat Bumiputera di negeri ketika ini masih belum memuaskan dan ia harus dipertingkatkan agar selaras dengan mahkamah-mahkamah lain seperti Mahkamah Syariah bagi agama Islam dan Mahkamah Sivil. Tetapi kalau kita lihat undang-undang kita, terutamanya untuk kita Bumiputera, memang tidak mencukupi. Satu tidak mencukupi, terutama Bumiputera Dayak, dan oleh sebab itu harus dipertingkatkan lagi lah. Datuk John Siki ditemui RTM pada rakaman program Sarawak Nuju Pemangsang terbitan YFM di RTM Kuching. Sementara Datuk John Siki Tayar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus memaklumkan kerajaan negeri dipohon untuk mempercepatkan pembinaan jalan yang menghubungkan Sangan ke Nangga Melekun di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA. Ini penting bagi menyediakan kemudahan perhubungan yang baik bagi penduduk sepanjang jalan tersebut. Sangat bagus. Datuk John Siki Tayar memberitahu pembinaan jalan sepanjang 81.4 km tersebut akan memanfaatkan kira-kira 6,000 penduduk rumah panjang dan 2 buah sekolah di kawasan terbabit. Jelasnya pembinaan jalan tersebut yang akan menelan kos kira-kira RM898 juta membabitkan pembinaan 24 buah jambatan konkrit dengan standard R3 Jalan JKR. Sekarang ada 90%. Masyarakat dan badan bukan kerajaan NGO diseru membantu kerajaan menambah baik keperluan termasuk infrastruktur sekolah khususnya sekolah daif di kawasan luar bandar. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata usaha ini bagi menyediakan suasana pembelajaran kondusif kepada murid-murid sementara menunggu bantuan dihulurkan oleh Kementerian Pendidikan.
Sehubungan itu, beliau menyeru agar masyarakat terus berganding bahu memajukan pendidikan luar bandar kerana terdapat banyak keperluan yang perlu dipenuhi, antaranya infrastruktur sekolah yang uzur. Peranan NGO juga amat penting. Peranan NGO, peranan masyarakat, dan kita tak mahu masyarakat hanya jadi tukang komen. Ya, kita tidak mahu hanya komen tapi tak buat apa-apa. Kita nak adanya komen dan dalam masa yang sama kita sama-sama bekerjasama demi anak-anak kita yang berada di sekolah. Beliau berkata kepada pemberita selepas melawat keadaan sekolah daif di Sekolah Rendah Kebangsaan Rumah Tinggi Sungai Pakut Bekenu Miri. Terdahulu, beliau turut melawat program memasak anjuran wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu N71 Bekenu di Rumah Panjang Linggu Anak Jilan, Pakut Bekenu yang disertai lebih 20 orang wanita penduduk Rumah Panjang. Para peserta menzahirkan rasa gembira atas penganjuran program masakan bagi menambahkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Kira manahlah ngagak kuih, ngagak memasak tu ngarap ke maju lagi lagi tahun-tahun bukai lah. Boleh meningkatkan taraf ekonomi untuk para wanita, terutamanya dalam bidang bisnes. Pada majlis itu, beliau mengumumkan geran kerajaan untuk kaum belia sebanyak RM5,000, biro wanita RM20,000 dan solar, gelanggang futsal, rumah panjang sebanyak RM5,600. Semalam, tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,065 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan semalam tiada kluster baru dilaporkan. Terdapat 6 kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge kekal seramai 1,031 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 11 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas iaitu Kuching 9 dan Miri 2 manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Majlis Amanah Rakyat Mara Limbang mengalung-alungkan kontraktor Bumi Putera di daerah itu tampil untuk membuat permohonan pembiayaan yang dikhaskan kepada golongan itu. Pegawai Mara Daerah Limbang Safwan Nepis berkata, pembiayaan yang disediakan itu adalah untuk kontraktor kelas F, E dan D. Pembiayaan untuk kontraktor Bumi Putera, khususnya kontraktor kelas F, kelas E, kelas D, pembiayaan sehingga RM250,000 tanpa jaminan, tanpa cagaran. Ini untuk kontraktor yang dapat projek-projek ataupun tender-tender daripada kerajaan ataupun JLC. Justru ujarnya peluang itu perlu direbut oleh kontraktor Bumi Putera lebih-lebih lagi ketika berdepan pandemik COVID-19. Beliau ditemui pemberita di pejabatnya di Limbang. Sementara itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 telah menjejaskan perniagaan dalam kalangan pemilik perusahaan kecil dan sederhana yang menjual produk dan perkhidmatan mereka di premis jualan atau secara bersemuka. Ke arah mempelbagai platform jualan, peniaga ini Mara Sibu bekerjasama dengan Khalib Teknologi menganjurkan khusus pembangunan penyewa Mara, digital dan e-pembayaran. Menurut pengarah urusan Calypso Teknologi, Abang Fairul Syarmil Abang Muhammad, kursus ini memberi pengetahuan kepada usahawan mengenai solusi digital dan e-pembayaran dalam perniagaan. Peserta juga dibimbing cara membina laman web perniagaan mereka sendiri. Di penghujung kursus ini, antara objektif kami adalah di penghujung kursus ini, usahawan-usahawan Mara ini akan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah website dan juga satu platform pembayaran online. Itu terpulang kepada mereka ingin memilih platform yang mana satu, sama ada menggunakan e-wallet ataupun sekarang ini kita ada beberapa seperti Sarawak Pay dan juga mereka akan diajarlah bagaimana untuk aplikasikan pembayaran secara online ini.
Para peserta yang ditemui menyifatkan kursus tersebut membuka mata mereka mengenai betapa mudahnya meluaskan pemasaran produk dan perkhidmatan secara dalam talian. Sebab kami buat belajar macam ni, kita mau pola web yang kita sangka yang kita boleh pola. Kita sangkakan benda yang susah tapi sebenarnya mudah. Hujung jari je. Alhamdulillah dah siap dah sikit web kami. Kita perlu meluaskan lagi perniagaan kita walaupun di rumah aja. Yang senang mana dengan bayaran kita asyik takut bayar untuk bahagian payment ke apa kita boleh tengok terus tidak dapat bayar ke apa kita asyik tertipu di sini. Seramai 20 usahawan dari Kapit, Sibu dan Sarike menyertai kursus 2 hari ini. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB kini sedang berusaha mengenal pasti punca sebenar masalah bekalan air yang sering berlaku di beberapa kawasan di daerah Kabung. Timbalan Pengarah Operasi JBAB Sarawak Ahmad Salihin C. Said berkata, ini termasuk membuat pemeriksaan di beberapa loji selain meneliti masalah teknikal di semua kawasan. Jelasnya penelitian awal mendapati tidak ada air di dalam saluran paip utama dan keadaan tersebut berlaku di Kampung Gerigat dan beberapa kampung yang lain. JBAB akan berusaha untuk menyalurkan air ke kawasan yang terjejas bagi menampung keperluan penduduk buat sementara waktu. Ahmad Salihin berkata demikian dalam sesi dialog berkaitan masalah bekalan air di daerah Kabung. Beliau berharap penduduk di kawasan itu dapat bersabar kerana kerajaan negeri mempunyai perancangan dalam menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk di seluruh negeri. Ini termasuk menyediakan dana yang besar dalam melaksanakan projek-projek bekalan air. Sesi dialog berkenaan dihadiri Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat Daerah Kabung. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sekian dulu, saya Firdaus Rashid Idris. Pastikan anda mengutamakan keselamatan dan kesihatan diri. Sentiasa patuhi SOP COVID-19. Jumpa lagi.